Suku Jahai. Jahai merupakan suku kaum dari suku Negrito. Selain dikenali sebagai Jahai, mereka juga dirujuk sebagai orang Semang dan Semang bagi setengah sarjana merujuk kepada suku Negrito. Selain dieja Jahai, mereka juga dirujuk sebagai Jahai atau Jahai Keri 1976. Jahai disahkan mempunyai genetik yang dikaitkan secara langsung dengan Semang. Selain dari Jahai, suku kaum orang asli dalam suku Negrito adalah Batik, Mendrik, Lano, Kintak dan Kansiu. Dari aspek penempatan Jahai di semenanjung Malaysia, kebanyakannya mereka berada di Perak, iaitu dalam kawasan Hulu Perak, seperti sekitar Empangan Temenggur, Air Banon dan Sungai Tiang. Manakala di Kelantan, mereka menetap di sekitar Sungai Ruar, Jeli dan Hulu Kelantan. Malah menurut Keri 1976, ada suku Jahai yang berada di sempadan Malaysia Thailand. Dari sudut bahasa pertuturannya, bahasa Jahai mempunyai jaluran bahasa Indo-Mokhmer. Dari aspek sejarah, sebagaimana orang asli suku lain, kehidupan tradisional mereka adalah berkaitan langsung dengan persekitaran hutan. Ini menjadikan mereka menumpukan kepada aktiviti memburu, meramu, mencari sumber hutan, menangkap ikan dan sebagainya. Pada awalnya juga, mereka hidup secara berselerak dan hidup dalam kelompok kecil sahaja dalam lingkungan 10 hingga 60 orang. Mereka juga hidup secara nomad, iaitu pindah randah yang bergantung pada banyak pertimbangan. Kini mereka telah hidup menetap di kawasan yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui pendekatan tertentu, khususnya pendekatan rancangan kampung baru AKB di Sungai Ruar Jeli. Namun demikian, pada Februari 2017, masih ada Jahai yang berpindah randah secara berkelompok untuk mencari kawasan yang lebih baik dari aspek kemudahan asas, khususnya sekolah. Kedudukan AKB Sungai Ruar jika mengikuti jalan baharu adalah kurang lebih 9 km dari Pekan Jeli. Manakala jika mengikuti jalan lama, jaraknya adalah 22 km dari Pekan Jeli. AKB Sungai Ruar dicatatkan dibuka sekitar tahun 1972, yang sebelum ini mereka hidup berselerak dan berpindah randah. Majoritinya di kampung tersebut didiami oleh suku kaum Jahai. Maksudnya, AKB Sungai Ruar bukan hanya didiami oleh Jahai sahaja, tetapi juga terdapat 3 suku kaum lain, iaitu Batik, Mendrik dan Lano. Batik di AKB Sungai Ruar adalah kedua teramai selepas Jahai, yang mana dikatakan mereka juga antara terawal berada di kawasan Sungai Ruar. Ada juga maklumat yang menyatakan Batik di AKB Sungai Ruar adalah suku kaum Batik yang berasal dari kawasan Aring, Gua Musang. Sementara itu, suku kaum Mendrik pula berasal dari kampung orang asli Kuala Lah, Gua Musang yang boleh diakses melalui laluan ke Gua Ikan dan Dabung juga boleh melalui Gua Musang. Namun pada Mac 2017, dikatakan jambatan telah runtuh dan hanya boleh diakses melalui jalan Dabung sahaja. Suku kaum Lano pula adalah berasal dari kampung Air Bah, Lenggong Perak. Kepelbagaian suku kaum ini menjadikan AKB Sungai Ruar sebagai unik, iaitu penerimaan perkahwinan campur dan pendedahan kepada pelbagai bahasa suku kaum berbeza diterima dengan positif sekali. Dari aspek agama pula, majoriti dari mereka adalah beragama Islam. AKB Sungai Ruar mempunyai 4 buah kampung, iaitu Kampung Baru Seberang, Kampung Sungai Ruar Kawasan Pentadbiran, Kampung Kalok dan Kampung Manuk. AKB Sungai Ruar ditadbir oleh 2 orang penghulu, iaitu Tok Rosli Salim Penghulu Kampung Sungai Ruar, Seberang dan Kalak dan Tok Dolat Teras Penghulu Kampung Manuk. Seorang lagi ialah penghulu khas, iaitu Tok Ramli bin Pisang. Di kampung ini, istilah penghulu digunakan dan bukannya Tok Batin. AKB Sungai Ruar boleh dikatakan sebagai mempunyai kemudahan serba lengkap, termasuklah rumah batu, sekolah, tadika, surau, dewan komuniti, elektrik 24 jam dan sebagainya. Ekonomi sara diri mereka adalah seperti pemilikan ladang sawit dan getah. Mereka adalah istimewa dan unik. Jahai di AKB Sungai Ruar adalah istimewa dan unik. Di antaranya ialah perkahwinan campur, nama-nama individu, penghidupan dan pengetahuan tradisi mereka. Sebagaimana telah saya sentuh sebelum ini, AKB Sungai Ruar bukan hanya didiami oleh Jahai, tetapi juga suku kaum lain. Mereka berkahwin dengan suku kaum lain dan menerimanya sebagai perkara biasa serta tidak berlakunya pertembungan adat. Ramai juga yang ditemui suaminya Jahai, isteri pula Batik. Ada isterinya Jahai, suaminya pula Mendrik.
Malah, mereka dapat memahami bahasa dan boleh bertutur dengan bahasa-bahasa suku kaum lain juga. Uniknya, apabila ditanyakan persoalan status suku kaum anaknya, mereka tidak lihat ianya sebagai isu. Malah dinyatakan dengan bersahaja, jika di perkampungan Jahai, maka Jahailah mereka, jika di penempatan Batik, maka Batiklah dia. Di Al-Kabi Sungai Rual juga, masih ramai yang menggunakan nama-nama unik yang bersandarkan persekitaran mereka dan mereka berbangga dengannya. Antaranya ialah kemubu, kobis, rambutan dan sebagainya. Ini memanifestasikan betapa pandang hidup mereka adalah akrab dengan persekitaran mereka. Namun sesuai dengan keadaan semasa, sama ada disebabkan oleh memeluk agama Islam ataupun perhubungan dengan masyarakat luar, mereka mempunyai nama-nama yang lain pula. Misalnya, bernama Suraya, Salwani, Fatimah, Masarah dan sebagainya. Antara keunikan yang lain ialah mereka masih mempunyai pengetahuan tradisi yang berkaitan dengan hutan, sama ada lelaki atau wanitanya. Kaum lelaki masih ada yang ke hutan untuk mencari sumber hutan seperti herba, rotan, memburu dengan menggunakan sumpit dan sebagainya. Malah, ada belia orang asli yang menghasilkan inovasi pada sumpitnya, gabungan antara buluh dan aluminium untuk menghasilkan sumpit lebih tahan lama. Manakala wanitanya pula menghasilkan kraf tangan tertentu untuk memenuhi permintaan dari masyarakat luar dan menghasilkan inovasi dengan menambah beberapa perkara baru seperti warna dan reka bentuknya. Mereka dalam dilema. Sungguh pun mereka nampaknya sedang menerima perubahan, ada sisi lain yang mungkin agak pahit untuk ditempuhi mereka. Mereka telah didedahkan dengan pembangunan dalam pelbagai bentuk, sudut dan sistem, termasuklah sudut pendidikan, fizikal dan ekonomi. Namun penyertaan itu perlukan pengorbanan tertentu. Mereka perlu memilih sama ada meneruskan penghidupan tradisional ataupun moden. Namun seolah-olah tidak ada U-turn lagi. Agak mustahil untuk mereka kembali kepada kehidupan tradisional sepenuhnya. 3 realiti yang ditonjolkan mereka. Pertama, mereka sememangnya tidak boleh elak dari nilai dan sistem moden. Nilai dan sistem itu terus menembusi hidup mereka tanpa mereka sedar melalui pelbagai sudut, antaranya melalui sistem pendidikan formal, pembangunan fizikal, transaksi ekonomi dan interaksi mereka dengan masyarakat sekitar. Kedua, mereka tidak ada pilihan kerana kehidupan sekeliling sudah berubah dan sudah pasti mereka terpaksa mengikutinya tanpa ada pilihan. Jika ada sekalipun, mereka mungkin akan mengalami dilema seperti yang dihadapi oleh suku kaum Cewong di Kuala Gandah, Temerloh Pahang. Pernah ditulis berkenaan hal ini dalam artikel jurnal yang bertajuk The Terminologies Associated with Development and Marginalisation for Orang Asli Malaysia yang diterbitkan oleh Development in Practice Journal, Thaler and Francis dan boleh diakses. Ketiga ialah mereka menghendakinya. Ini kerana mereka rasa kehidupan moden lebih selesa berbanding dengan kehidupan tradisional dari banyak aspek. Dengan meneliti 3 tunjang itu untuk U-turn adalah mustahil. Sekolah orang asli di Rob Sungai Rual, antara sekolah yang terlengkap, terletak di atas bukit antara Kampung Sungai Rual dan Kampung Manuk. Namun demikian, keadaan tersebut menyebabkan mereka dalam dilema. Ada kalanya kehidupan moden tidak seindah yang mereka jangkakan. Termasuklah berhadapan dengan keadaan sumber pendapatan yang tidak stabil dan konsisten. Sedangkan dalam masa yang sama, persekitaran mereka tidak menerima mereka sepenuhnya dan mereka juga tidak mempunyai kelayakan tertentu seperti tahap pendidikan yang membolehkan mereka diterima untuk bekerja. Untuk kembali bekerja dalam perihal tradisional, mereka berhadapan dengan masalah untuk akses kepada sumber yang semakin berkurangan. Dan lebih malang, generasi baru mereka sudah tidak banyak yang memiliki pengetahuan tradisional yang diperlukan untuk kerja-kerja tradisional. Keadaan itu menjadikan mereka ragu-ragu untuk melangkah, perlu melangkah ke hadapan ataupun mengundur ke belakang yang pastinya tidak akan berlaku. Sungguh pun mereka dalam dilema, yakin mereka akan mampu untuk berhadapan perubahan itu, sama ada dengan cara terus mengikuti perkembangan semasa ataupun memodifikasikan pengetahuan tradisional mereka sesuai dengan identiti dan keperluan semasa. Optimis bahawa mereka akan mampu mengharungi perubahan dan menjadi kelompok yang penting selain disebabkan mereka tidak bersendirian perhatian pelbagai pihak, khususnya pihak berautoriti, juga hangatnya keazaman anak muda yang ditemui. Namun sudah pasti ia mengambil masa. Kredit cerita Wal Mirzal, penulis asal.
Penulis adalah profesor di Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bacok. Beliau juga merupakan pengarah di Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (UMK).